Okey, kita boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, so hari ini adalah 7 April. Okey, beberapa hari lagi kita akan menyambut perayaan maybe dalam 10, 9, 10. Macam itulah Okey, so seperti biasa untuk minggu depan apa yang kita akan tengok adalah apakah pasaran market di minggu hadapan dan bagaimana market akan react lah. Okey, so kita start macam biasa dengan USD Index. Okey, kita start dengan Index dulu kita saya cari USD Index. USD Index, okey, nice. So kita start daripada weekly lah, weekly, daily, H4 dan H1. Okey, tengok guys. Okey. Kalau kita tengok kat sini secara weekly okay, weekly price ketika ni berlega-lega di zone MA 510 high, okay, zone re-entry sell lah basically. Price tertinggi mingguan. So dah berapa minggu? Dah 3 minggu. So bila dia price tertinggi, fokus kita adalah untuk mencari selling position. Cuma adakah dia akan menjadi selling position? Okay. So that's why kita kena double check dengan daily, H4 dan juga H1. Okay. So kita tengok dekat daily, ketika ni daily tidak ada sebarang momentum buy. Tak ada. Okay. Tak ada sebarang momentum buy. Sebaliknya dia ada market hilang volume buy. This market hilang volume buy ini menunjukkan bahawa re-entry sell ini berkemungkinan valid. Okay, berkemungkinan valid. Okay. Untuk mengesahkan market hilang volume ni, okay, pastikan di H4 kena ada candle arah pupus sell. Ni dah ada satu candle arah pupus sell. Nampak? Okay, candle arah pupus sell ni kalau saya tekan dekat sini, kita tengok dekat daily, kat mana dia duduk. Okay, di zone ni, yang candle yang panjang. Okay, so maksudnya apa kat sini? Dia dah membuat candle arah pupus sell. Okay. Bila sini dah buat candle arah pupus sell, okay, kita kena pastikan yang di dalam candle arah pupus sell ini ada momentum sell. Okay, ini saya buka di H4 dulu. Okay, H4 ini, candle H4 ni pastikan dia ada candle arah pupus sell, okay, dan pastikan di H1 ada momentum sell. Okay, kita tengok sekejap. Alright, so dah ada momentum sell di sini. Maksudnya apa? Zone re-entry sell ini dah valid untuk kita start layer sell, dan apa yang kita nak tunggu adalah di H4. Di H4 kita menunggu momentum sell. Okay, kita menunggu momentum sell lah untuk dia bergerak sebenarnya. So setup A bagi USD Index dah berjalan. Okay, setup A sama ada A1 ataupun A2. Kemudian setup mat kilau pun dah berjalan. Okay, so now kita menunggu setup B lah basically. Ada momentum sell. Baru kita cari sell lah. Tapi kalau mereka yang nak sell dulu pada sekarang, saya tak advise sebab kita tak ada signal dan setup. Lebih baik kita tunggu dia ada momentum sell dan kita tahu yang market ini di H4 bila ada momentum sell, dia akan bawa perjalanan ke MA 510 low di weekly. Okay. Kenapa? Sebab satu candle weekly ada lebih kurang 5 kali 6, 30 candle H4. So itu adalah yang sesuai lah basically. Sesuai untuk menggunakan BB full structure multi time frame kita. Okay, so memang di daily ni dia berada di zone MA 510 low. Lepas tu dia naik pasal tak? MA 510 high, dan kita jangkakan yang dia akan terus low dan dia akan pergi kepada weekly MA 510 low, dan MA 510 low weekly adalah bottom weekly. Jadi itu dia punya perjalanan market lah. Dan berkemungkinan market akan diintong lah sekejap. Dia akan duduk kat bawah ni, dia naik atas, dia turun bawah, naik atas. Macam itulah perjalanan dia. Okay, so basically perjalanan ni kita menunggu momentum sell. Sekiranya ada momentum sell di H4, kebiasaannya di H1, EMA 100 akan berada di bawah EMA 200. Bila itu berlaku, kita tahu dah perjalanan dia adalah
USD index dalam keadaan yang lemah lah. Okay, so as of now kita menunggu momentum sell. Okay, so semua USD yang di depan akan mengalami kelemahan, manakala yang USD di belakang insyaAllah akan mengalami kenaikan. Okey, kita tengok dulu satu persatu secara weekly. Alright, kalau kita tengok USD Chef dulu, nampak dia berada di zon tertinggi MA510 high, sama macam USD Index tadi. Okey, so daily pun dalam MHB candle arah kukuh dah ada, kita menunggu momentum sell sahaja. Okey, so setup A dah jalan ini. Okey, setup MK dah jalan. So sekarang kita menunggu setup D lah basically. Okey, kita menunggu momentum sell dan kita cari sell di zone ni, di mana bila dia sampai, okey, kat sini ada EMA 200. So EMA 200 adalah MA yang kat bawah ni adalah MA 510 low di weekly. So kita tahu bila ada momentum sell, dia naik re-entry sell, dia turun sampai di EMA 200 ni, kita tahulah itu adalah zone di weekly. Sekejap, saya tanda sekejap. Di sinilah. Okey. So kita letak di weekly. Nampak tak? Lebih kurang MA 510 dulu di weekly. See this line. Okey. So adakah dia akan membuat kenaikan seterusnya, dan kita kena tengoklah. Dan kita mengharapkan dia buat satu momentum lah. Dia turun dulu, lepas tu dia buat satu momentum buy. Kita mengharapkan macam tu. But then benda ni belum berlaku, so kita fokus untuk cari short position dahulu. Okay, so nampak kalau siapa yang belajar support and resistance, nampak di zone ni dia tengah main, dia break saja zone ni, insyaAllah dia akan cari di bawah ni, atau ni saya tambah sikit Fibonacci di zone MA, di zone 61 ataupun 50. Nampak tak di zone 50 dan 61 ni yang saya tanda ni, di antara ni, ini adalah MA 510 low di weekly basically lah. Nampak? Tu kunci dia. Okey, ni tambahan lah, tidak ada dalam kita punya notes lah. Alright, so syarat dia macam mana? Dia perlu break ini, support ni, dan ada momentum. Kalau kita pakai DD, dia kena ada momentum sell. Dan this kind of momentum sell yang break support ni, kita tahu dia akan terjun ke bawah. Saya menunggu momentum sell dan kita cari sekejap untuk sell, tapi tak boleh lama lah. Kena ingat perjalanan weekly. Alright, so kita tengok USD CAD. USD CAD pun sama, okey, bermain-main dan berlegal-legal, what we call it, berlegal-legal di MA 510 high, okey, dan dia pun main kepada bawah ni, nampak? Okey, so di daily ada market hilang volume, so di H4 kita tunggu apa? Kita tunggu candle arah kukuh dululah. Kalau ada candle arah kukuh, then kita boleh standby untuk mencari sell secara weekly. So based on now, dia ada momentum buy, dia ada re-entry buy, berkemungkinan lah saya jangkakan yang okay, di daily MHB H4, so saya jangkakan yang dia naik sedikit dulu. Kalau boleh nak sedap, biar dia naik lepas daripada ini, nampak? Harga tertinggi ni, dan dia close dalam BD. Itu lebih, pada saya itu lebih terbaik lah sebenarnya. Okay, itu lebih terbaik untuk kita mencari what we call it setup untuk sell nanti. So as of now belum ada lagi, so kita tunggu dulu biar dia what we call it, dia buat setup dululah. Pada saya biar dia buat setup. So in summary dah dua dah kita tengok dekat sini, apa nama ni, kedua-dua ini berada di zon tertinggi weekly lah. Okay, USD CAD pun berada di zon tertinggi weekly. Kita tengok JPY weekly pun sama, nampak? Okay, weekly. Kita tengok di daily ada buat apa, market hilang volume. Yes, dia ada dalam market hilang volume. Tengok H4 ada momentum sell. Kalau dia terus membuat momentum sell, then baru kita akan mencari selling position lah. Adakah boleh masuk sekarang ni untuk sell? Pada saya boleh, tetapi tidak berapa cantik lah, sebab bila ada momentum sell ni di daily mesti ada candle arah kukuh, tapi tak ada, so tak cantik untuk dia jadi setup mak kilau. So as of saya, biar dia buat jadikan momentum sell dulu, dan baru kita fikir untuk sell. So itu perjalanan USD yang di depan. So USD yang di belakang, contohnya EU, kita tengok daripada weekly, nampak dia bermain di zon terbawah MA 510 low, harga terendah secara mingguan. So di daily ada apa? Nampak dah ada market hilang volume. Lepas tu H4
Tak ada kena arah kukuh sebaliknya ada momentum. Pada saya untuk mencari next buy, pastikan di H4 ada momentum buy dulu, baru masuk. Buat sementara ni belum lagi lah, pada saya belum ada kekuatan untuk dia nak awak Farid nak naik lah, sebab tidak ada kena arah kukuh kat sini. So biar ada momentum buy dan baru kita tahu dia akan membawa perjalanan tersebut. Okay, so USD kita akan standby mencari setup D, GU pun sama, NZD pun sama, dan AUD pun sama. Okay, so kita pergi kepada JPY, kita tengok apa ada di JPY. Kita ambil salah satu dan dia semua perjalanan dia lebih kurang sama je lah. So kita tengok tadi UJ tadi berada di zon tertinggi weekly. Okay, ini kita ada AUD, so kita tengok AJPY, minta maaf, AJPY. Nampak? Dia berada di zon tertinggi juga. Okay, so di daily dalam keadaan market hilang volume, kita tunggu H4 buat candle arah kukuh sell dan baru kita mencari selling position. Kalau ada candle arah kukuh sell dan ini kita tahu dan pastikan di H1 ada momentum sell, lepas tu baru kita cari setup mak kilau insyaAllah. Okay, so JPY semua dalam keadaan standby untuk short. Okay, kita pergi dekat gold sedikit, tengok apa ada perjalanan gold. Alright, mana gold saya atas. Ada ke atas itu. So gold secara weekly, kita tengok di weekly dia berada, ada momentum buy. So untuk dia meneruskan kenaikan di daily perlu ada momentum buy. Yes, ada momentum buy di daily. Dan untuk daily ni terus dia naik, DH4 perlu ada momentum buy. Yes, DH4 ada momentum buy. So basically perjalanan untuk gold masih lagi dalam keadaan yang long position lah. So kalau nak entry pada saya buy ni sebab ni dah ada divergence sebenarnya. Okay, dah ada divergence. Cuma kalau dekat H1 ada candle arah kukuh dan kita cari short dulu sekejap sampai ke di sini. Tapi tak berapa cantik because why? Dia ada BEMA dan di daily ada momentum buy. So basically dia akan meneruskan kenaikan lagi lah pada saya. Dah sampai 23 basically price dah sampai 23. Okay, saya target jangkakan sampai 25 insyaAllah. Okay, so gold dalam keadaan kenaikan, of course sebab USD index dalam keadaan yang lemah, betul tak? So gold akan terus membuat kenaikan. Dan last but not least, kita pergi dekat Brent. So Brent macam mana dalam keadaan weekly, kita tengok sekejap. Weekly dekat mana? Ini saya dah buat analisa saya. Okay, sekejap pakai yang lain. Ini sistem saya combine lah di DMA dan apa yang saya pernah belajar sebelum. Okay, so di weekly dia berada momentum buy. So ada momentum buy, kita menunggu untuk membuat re-entry buy. Adakah dia akan buat re-entry buy? Di daily perlu ada market hilang volume. As of now, daily belum ada market hilang volume. Okay, so kita jangkakan yang daily pun akan buat re-entry buy dan pastikan di H4 tidak ada momentum buy. So H4 kalau kita tengok di sini ada sedikit momentum buy tapi BB tak kembang. Okay, berkemungkinan kita akan jangkakan akan ada re-entry buy di zon bawah ni. Dan kalau kita tengok in terms of diversion, so DH4 telah menunjukkan divergence. Okay, so maknanya kekuatan daily untuk naik ni dah lemah sedikit. Adakah dia nak cari dan pastikan macam mana dia nak cari bila ada momentum sell dan insyaAllah baru dia akan turun sampai ke bawah ni nanti. Okay, so Brent dalam keadaan strong. Cuma yelah, bila USD dalam keadaan lemah, biasanya USD lemah, duit kita murah, duit USD murah. So Brent orang akan top up beli Brent lah basically. Okay, so kita jangkakan yang dia akan terjun dulu. Kalau dia buat momentum sell, insyaAllah dia akan cari zone MA50 dulu di daily ni, iaitu EMA 200. Okay, so itu perjalanan market lah untuk mingguan ni. So overall saya menantikan setup B untuk semua major pair dan juga cross JPY setup D. Okay, sama ada momentum buy ataupun momentum sell. Itu yang saya jangkakan lah sehingga hari raya nanti insyaAllah.
Hari Isnin mungkin market akan slow sedikit, tapi biasanya hari Selasa insyaAllah kita akan nampak setup lah. Okey, kalau hari Isnin ada, insyaAllah saya akan update dalam grup support kita nanti. Okey, kepada mereka yang ada dalam ni, live bersama saya ketika ni, ada sebarang soalan? Uh, kalau ada lah. Ataupun apa dua pair yang you guys nak tahu, nak cuba dapatkan analisa, boleh info dekat, kalau malu nak cakap boleh tulis dekat trading chat tu. Okey, ada sebarang persoalan? Minta maaf tadi lambat sedikit, saya ada pergi beli barang sedikit. Biasalah hari ni hari ni hari yang bukan last day lah saya di Tegang. Last day lah lebih kurang, sebab esok saya akan bergerak ke Pulau Pinang insyaAllah. Kita nak balik cuti raya di Pulau Pinang. So mereka yang berada di Pulau Pinang, traders, so esok malam kalau tak ada apa-apa kita jumpa kat mana-mana kedai mamak yang ada lah. So kita just more any sebarang persoalan yang you guys nak tanya, insyaAllah saya akan cuba jawab lah. Okay, USD share ni saya rasa nampak cantik untuk menunggu setup B lah sebenarnya. Once kalau ada, then pelan-pelan untuk kita cari setup. Okay, ada juga yang baru masuk. It's okay. So ini sebarang soalan kalau you guys ada. Okay, stock market saya jarang tengok stock market lately. Sekejap saya cuba tengok index stock market. Indices. Ambil lah SP500. Oh, ni kan. Ni index untuk currency. Indexes lah ni. Oh, ni index USD index. Ni saya punya. Oh, tak ada kat sini sekejap Saya buat index tu. Okay, kalau ada sebarang persoalan, you guys boleh tanya. Major index. So, saya pakai SP500, FTSE, Dow Jones. Lah. Okay. So, kita tengok apa yang ada dekat indeks. Sebab kita nak kenal, dia ada macam correlation lah sebenarnya dengan USD index kita tu. Okay. Alright. So, kalau kita tengok kekuatan untuk naik SP500 kita start pada weekly lah. Okay. So, kalau kita tengok di sini SP500, kalau kita tengok di sini, dia bermain-main di zone MA510 high di weekly dan dia dah turun sampai ke bawah ni. Okay. Adakah dia nak terus terjun? Pastikan di daily ada market hilang volume, malah dia dah buat momentum candle arah kukuh sell ni. Maknanya dia nak buat perjalanan monthly ni, zone MA510 high monthly. Okay. So adakah H4 pun ada candle arah kukuh? Yes. So maknanya USD bukan USD, SP500 berkemungkinan akan membuat kejatuhan ke bawah, tapi dia akan dindong sebab USD tengah dalam keadaan yang lemah kan. So bila USD lemah ni, banyak orang switch kepada stock market lah sebenarnya, indeks stock market. So that's why you tengok candle arah kukuh dan kita jangkakan yang akan ada momentum dan akan ada ni setup mak kilau ni, nampak? Okay, setup mak kilau di sini. So saya jangkakan yang dia akan naik ke atas dan zone yang kita akan entry di zone ni lah, di zone kuarit EMA 200 ni. Semua sebarang yang ada di atas EMA 200 ni you guys boleh cari selling position. So itu untuk SP500. FTSE ni London punya stock exchange. So MA510 high di weekly, daily dalam keadaan market hilang volume. H4 dah ada candle arah kukuh sell. Okay, dan H1 pun dah disahkan dan dah ada what we call it, setup mak kilau. Okay, so kita tengok M15 dia dah sampai di dah sampai. So FTSE pun dalam keadaan untuk membuat kejatuhan. Cuma saya rasa dia akan dindong dululah. Sebab kalau weekly H1 dan H4 perlu buat, ni dah ada momentum sell. So kita jangkakan yang dia akan cari turun ke bawah ni lah. Okay. So pada saya dia akan dindong. Kita tengok perjalanan market pada minggu hadapan nanti insyaAllah.
Okey, ini kita tengok Dow Jones. So Dow Jones pun nampak dia stop dekat MA 510 low. Okey, di daily nak market hilang volume. Kan. So H4 kita jangkakan ada buy dan disupport oleh momentum buy nanti di H1. Kalau itu ada, insya-Allah perjalanan weekly ni akan terus naik lah. Okey. So itu adalah perjalanan. Saya jarang tengok indeks lah sebenarnya. Okay, kita tengok satu dua stock market yang ada. Kalau ada sebarang persoalan, you guys just post, stop me. Okay. Dan saya akan bagi feedback saya lah. Okay, kita tengok sikit Apple. Saham Apple menggunakan BBMB multi time frame. So nampak weekly berada di zon terendah weekly. Okay. So saya jangkakan orang akan start membelilah sebenarnya. Sebab USD kita dalam keadaan yang lemah kan. So di daily ada market hilang volume, kita tunggu candle arah kukuh. Nampak ni dah ada candle arah kukuh. Okey, kejap sekali lagi saya jawab soalan kejap Okey. So ada candle arah kukuh dan kita tengok di H1 ada tak momentum buy. Okey, ada momentum buy. So Apple tugas boleh kalau ada duit, so boleh layer. InsyaAllah saya akan buka satu account untuk stock market ini pelan-pelan insyaAllah. Okay, saya akan buka satu lah kot. Start untuk Apple. Okay, Apple agak cantik untuk kita mencari. So zone di mana? MA 510 low kepada MA 510 high di zone ni sahaja. Okay, sekejap. Nak jawab soalan. Okay, DJ H4 CSAK re-entry H1 MHB menyantik animal guard. Bila ada maaf typing bertugas sekarang. Tak apa, tak ada masalah Cik Usop. Sekejap Kita tanya GJ. Alright. So GJ, apa yang saya nampak GJ ni sebenarnya adalah okey, kalau kita tengok di H4, okey, dia ada candle arah kukuh. Okey. Di H4 ni ada candle arah kukuh. Kalau baca e-book saya, okey, sini adalah setup A, okey, dan di sini adalah setup MK. So macam mana nak validkan? Pertama, di H4 mesti ada candle arah kukuh dan di H1 mesti ada momentum sell dulu. Okey. So kita tengok. Okey. Nampak tak ni dan ini 1 2 3 4. Ada tapi ngam-ngam. Momentum sell ni tak berapa cantik sebenarnya. Ada momentum sell tetapi tak berapa cantik lah. Dia ngam-ngam close dekat situ. Kalau dia momentum sell yang macam ini, saya dah boleh cakap, ni nampak EMA 50 berada di atas MACD. Ini setup MK ni. Bila ada momentum, ini ada dekat situ. Di H1. So tadi di H4 mesti ada candle arah kukuh. Okay. Di H1 mesti ada momentum dan yang kedua mesti ada EMA 50 di atas MACD dan di what we call it di H4 ni juga menjadi market hilang volume. Okay. Dan last kali kontrol kat entry kita kat mana? M15. Pastikan dia berada, nampak EMA 50, EMA 200 berada di atas EMA 100. Actually dah ada entry dah sebenarnya pada minggu lepas. Okay. Cuma dia tidak buat continue momentum sell. So tak habislah. So sekarang adakah dia akan buat sell? Pada saya macam ni. Tunggu dulu dia buat momentum sell, baru cari reaction yang seterusnya. Ni, tunggu dia buat momentum sell. Pada saya. Okay, sebab ini adalah setup MK, setup yang kedua, mid-term punya trend. Ini adalah setup A. Okay, setup A ni, ni setup A adalah reverse trend. Kita lawan trend dia. Ini mid trend, adakah dia akan berubah ataupun tak. Okay, dan bila dia follow trend, bila mana ada momentum sell nanti di H4. Pada saya, tunggu dulu momentum sell di H4 dan baru kita cari setup untuk kita entry. Contohnya macam ni lah. Nampak tak ni? Ada momentum buy. Okay, ini contoh dia macam ni. Nampak? Ini setup A, trend, reverse trend. Nampak setup MK dekat sini. Ada candle arah kukuh yang sama macam tadi. Okay. Dan seterusnya ada momentum sell. So, bila ada momentum sell ni, nampak tak? Di sini ada re-entry. Macam mana kita nak sahkan entry kita dekat zone ni? Okay, cara dia macam mana? Tengok page 26. Okay.
pastikan di H1 ada bar BEMA dan market hilang volume. Nampak? Dia ada bar BEMA. EMA 50 keluar daripada bottom BB dan dia dalam keadaan market hilang volume. Okey? Itu nombor satu. Nombor dua, pastikan di M15, EMA 100 berada di atas EMA 200. Kita tengok. Ni nampak tak ni? Ni nampak EMA ni, saya besarkan sikit. Ni ada momentum buy tadi. Nampak tak di zone ni? Ni. EMA 100 berada di atas EMA 200. So nak layer kat mana? Dekat EMA 200 tu. Buatlah macam saya 10 pip bawah, 10 pip atas. Cukup 3 entry, lepas tu saya let go. Biar market berjalan. Itu je cerita dia. Nampak tak? So basically kita nak apa? Kita nak di H4 ini ada momentum sell lah dulu. Bila dia ada momentum sell kat sini, dan kita akan masuk yang macam ni. Ada momentum sell, re-entry buy. Momentum buy, re-entry buy. Momentum sell, cari re-entry sell. InsyaAllah. Kita akan mudah untuk entry nanti. Okay? So itu pandangan saya untuk GJ lah. Untuk sementara midterm boleh nak masuk. Okay? Sebabnya di H1 masih dalam keadaan mat silau, ada momentum dan EMA di atas EMA 50 di atas mid BB dan tidak ada momentum buy di H1. Boleh nak layer dulu. Okey. Tetapi okey, kalau ada momentum buy, so terbatas setup sell ni. Alright? So di M15 pun dalam keadaan market hilang volume. Still okay sebab EMA 200 di M15 di atas EMA 100. Still okay. Tapi kalau dia dah start cross, then tak berapa cantik lah sebenarnya. So, ya, so pada saya tak payah react apa-apa lagi, tunggu setup dulu insyaAllah. Kalau berada dalam support group saya dah, insyaAllah nanti saya akan cuba alertkan perjalanan. InsyaAllah dalam grup ramai yang akan alert. Saya pun kadang-kadang berterima kasih pada grup support saya ni. Bila dah semua dah synchronize dengan saya tengok dah ada. So kita sama-sama setup, kita menunggu entry insyaAllah. Okay, so ada lagi sebarang persoalan. Kita ada lebih kurang 9 minit. Kita ada lebih kurang 9 minit lagi. Okay, tengok. Okay, terima kasih. Terima kasih, Tuan Yusof. Alright. Ada soalan, sebarang soalan yang you guys nak bertanya, silakan. Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua dan selamat berbuka puasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. InsyaAllah walaupun Hari Raya kita tengok juga setup kita, cuma jangan entry lot besar-besar lah. Nanti emosi nak raya tu dah tak ada. Okey, kita entry 1-2 cukup. Jangan balut. Tapi kalau dah biasa dan emosi tu dah tak ada, dan tak ada masalah lah. InsyaAllah saya akan cuba buat kelas psikologi trading, di mana dalam kelas tu saya cadangkan dalam bulan 5, 3 hari bulan 5. Saya dah hantar melalui fill out punya tu. Cuma saya nak tengok feedback tak boleh. Maybe saya akan buat satu form yang baru. Nanti saya akan share tengok lepas raya insyaAllah. Supaya saya pakai Google Form lah, lebih senang sikit kot saya rasa. So daripada situ sesiapa yang nak hadir, kita akan cerita dari segi psikologi dulu. Macam mana money management, macam mana target kita. Supaya kita tak beremosi bila kita masuk market. Saya akan share beberapa pengalaman saya bila saya dah trade full time trade, lepas tu ada part time kerja, kan, lepas tu full time masuk full time kerja, macam mana emosi kita terganggu and all that. Dalam benda tu kita akan rangkumkan semua dan ada beberapa aktiviti lah. InsyaAllah saya akan start dulu di zon Pantai Timur. Lepas tu baru kita akan move kepada zon-zon yang seterusnya nantilah. Okay, ada sedikit bayaran. Cuma bayaran tu untuk keperluan office, sewa office ataupun sewa tempat lah basically. Okay, so nanti saya akan maklumkan dalam saya punya shortmap, social media saya. Apa-apa pun just tunggu, saya akan bagi tahu. Dalam masa yang sama juga saya akan cerita juga teknik BBMA ni. Macam mana nak sinkrokan tadi psikologi kita dengan BBMA ni. Macam mana kita nak trade dalam keadaan yang lebih tenang lah basically. Okay, so fahamkan dulu, tengok video-video saya berkenaan dengan BBMA, macam mana saya buat analisa dan kefahaman. Baca e-book saya. Tak faham PM saya, yang mana berada dalam group support saya tu dia dah tahu dah, dia boleh PM at any time.
Cuma yang belum ada dalam group support, you guys boleh PM saya, nanti saya akan cerita. Cuma ada sedikit komitmen dalam group support lah, itu je. Just PM saya, insyaAllah saya akan bantu you guys. Okay guys, so thank you very much. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah. Kalau ada set up di masa raya, saya akan buat nanti insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.